Berita menarik untuk hari ini. Projek ECRL akan diteruskan. Renewco dan Cita Global menang projek bekalkan IPP kepada ECRL. Akta Kerja 1955 tidak akan ditangguhkan lagi. Skomnet dijangka disenaraikan dalam papan utama Bursa Malaysia tahun depan. Isu berkaitan Digital Nasional Berhad dan 5G. Apakah isunya? Apa itu ECRL? ECRL atau East Coast Rail Link adalah sebuah projek pembinaan kereta api yang dah dirancang di Malaysia. Projek ni dia merupakan sebahagian daripada inisiatif Transformasi Ekonomi Negara (ETP) yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pengangkutan di Semenanjung Malaysia. ECRL ni dia akan menghubungkan bandar utama dekat Selangor dengan Pangkalan Kubur di Kelantan dengan merentasi beberapa negeri di tengah-tengah termasuk Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Projek ni dia dijangka akan mengurangkan masa perjalanan dari Selangor ke Kelantan kepada sekitar 4 jam sahaja berbanding dengan masa yang diperlukan kalau menggunakan kenderaan biasa. Projek ECRL ni juga dia merangkumi pembinaan stesen kereta api, laluan kereta api dan lain-lain infrastruktur yang diperlukan. Ini merupakan projek bernilai besar yang dijangka akan memberi impak positif kepada ekonomi Malaysia dan meningkatkan kemudahan pengangkutan di Semenanjung Malaysia. Berkaitan dengan berita Renewco dan Cita Global pula, konsortium perniagaan bersama di antara Renewco dengan Cita Global ni 50-50, yang mana Renewco sebelum ni dikenali sebagai K-Power Berhad dan Cita Global pula nama dia sebelum ni WZ1 telah memenangi projek untuk bekalkan IPP kepada projek ECRL ni tadi. Renewco ni kalau kita tengok tadi nama sebelum dia adalah K-Power. K-Power ni kalau ikutkan adalah sejarah dia sendiri. Saya ingat lagi, K-Power ni antara kaunter atau syarikat yang terkait dengan Abdul Karim, major shareholder syarikat Serba Dinamik. Abdul Karim ni kemudiannya ada didakwa di mahkamah atas sebab memberikan maklumat palsu kepada bursa. Dan adalah lagi benda-benda yang lain. Perkembangan tu anda kena baca sendiri. Kalau sempat, insya-Allah saya akan buat video pasal tu. Saya tak kata untuk K-Power ataupun Cita Global. Tetapi kadang-kadang tukar nama boleh memberikan nafas baru dan new branding kepada syarikat-syarikat yang mungkin sebelumnya terpalit dengan sejarah hitam. Untuk Cita Global pula, Cita Global ni dia termasuk dalam industri kejuruteraan sivil dan pembinaan, minyak dan gas dan juga pembuatan. Unit operasi utama kumpulan ni ialah Cita Global Land Sdn Bhd, Sinergi Dayang Sdn Bhd, Cita Global Energy Sdn Bhd dan juga WZS Industri Sdn Bhd. Pada 7 Jun 2022, dia dah tukar nama kepada Cita Global Berhad daripada WZ1. Katanya untuk perwakilan yang lebih baik mengenai sifat perniagaannya yang akan datang. Daripada sini juga kita boleh nampak sebenarnya ini pun boleh jadi salah satu reason juga kenapa nak tukar nama. Mungkin adalah lebih kena dengan branding syarikat tu nak bawa pada masa hadapan. Kumpulan Cita Global ni dia bercadang untuk mengubah diri menjadi konglomerat yang terlibat dalam pengurusan kemudahan dan komunikasi, tenaga, infrastruktur dan juga sektor teknologi. Sejurus selepas berita ni dikeluarkan, mungkin juga sebelum berita ni dikeluarkan lagi, pergerakan saham dalam syarikat Renewco telah mendapat kesan positif di mana dia telah naik lebih daripada 20% menjelang pagi tadi. Berkaitan dengan Akta Pekerjaan 1955 yang tidak akan ditangguhkan lagi, dikatakan akan dilaksanakan mula tahun hadapan. Akta Pekerjaan 1955 ni dia adalah undang-undang pekerjaan asas dekat negara ni yang menetapkan standard minimum untuk terma dan syarat pekerjaan. Akta ni dia mengukuhkan hak-hak pekerja dan juga hak-hak majikan serta perlindungan undang-undang di bawah skop Akta Pekerjaan ni. Dia jelaskan apakah tanggungjawab ataupun kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh kedua-dua pihak yang ada. Jadi sebelum ni Akta Pekerjaan 1955 ni dia hanya tertakluk kepada pekerja yang bergaji RM2,000 dan ke bawah sahaja. Walau bagaimanapun bermula daripada 1/8/1998, akta tersebut telah diubah sesuai untuk membolehkan pekerja bukan kasar yang mana gaji bulanan dia melebihi RM2,000. Sebelum 1/4/2012 adalah RM1,500 tetapi tidak melebihi RM5,000, membuat tuntutan melalui Mahkamah Buruh juga untuk gaji dan pembayaran lain dalam bentuk tunai di bawah bahagian tertentu dalam akta tersebut. Jadi peraturan pekerja separuh masa 2010 telah dilaksanakan pada 1/10/2010. Akta Pekerjaan Pindaan 2012 juga telah berkuat kuasa pada 1 hari bulan
4 2012 dengan pindaan dan peruntukan baru kepada akta prinsip tersebut. Ada banyak benda-benda yang baru yang dimasukkan dalam akta pindaan yang terbaru apa semua. Antaranya dibenarkan untuk boleh bercuti bersalin selama sehingga 98 hari. Itu adalah antara benda yang ditambah baik dalam akta yang terbaru. Berkaitan dengan akta pekerjaan ni adalah penting dan bermanfaat bagi majikan untuk faham sepenuhnya keperluan serta apa efek undang-undang terhadap pekerja yang baru dan juga alam pekerjaan, terutama dalam dari segi kos gaji, produktiviti, competitiveness dan banyak lagi isu-isu yang lain. Program ni dia dirancang khas dengan pandangan kepada peruntukan akta pekerjaan yang sedia ada dan untuk menyediakan pekerja kepada akta yang lebih baik. Berita lain pula adalah berkaitan dengan Scomnet. Scomnet nama penuh dia adalah Supercomnet, akan target hendak disenaraikan dalam papan utama menjelang tahun hadapan. Menurut garis panduan Equity Suruhanjaya Security, sebuah syarikat diperlukan untuk mencapai keuntungan bersih untuk tahun kewangan yang latest sekurang-kurangnya 6 juta dan keuntungan bersih yang diaudit sekurang-kurangnya 20 juta ringgit untuk 3 hingga 5 tahun kewangan penuh yang terkini. Pengarah urusan Supercomnet, James Hsu, berharap asas keuntungannya semakin meningkat ditambah dengan status main market dapat menarik dana institusi dan equity swasta yang lebih besar yang akan sama-sama grow dengan Scomnet ni. Kita pun kalau search berkaitan syarikat Scomnet ni, beberapa bulan yang lepas ada juga fund manager yang dah mula mempunyai pegangan dalam syarikat Scomnet. Dalam dunia saham, pergerakan harga saham ni dia adalah berdasarkan kepada supply and demand. Kemungkinan untuk dimasukkan ke dalam papan utama boleh jadi catalyst kepada pergerakan harga saham tu sendiri. Walau bagaimanapun, sila buat kajian anda sendiri. Nak belajar lebih cara buat kajian, cara tengok chart, tools apa nak guna pakai, jadilah klien saya akan guide anda. Ini pula isu dengan 5G. Kita tahu, sekarang ni semua negara hendak beralih daripada 4G kepada 5G. Ada pihak mendakwa jendela atau nama Digital Nasional Berhad dalam usaha untuk memberikan akses 5G kepada seluruh kelompok masyarakat dekat negara kita telah memilih jalan ataupun model yang salah. Model yang dipilih ni adalah Single Wholesale Network (SWN) milik DNB. Manakala ada pihak yang mencadangkan agar ke-6 operator network di bawah DNB ni perlu membangunkan infrastruktur mereka sendiri. Benda ni masih lagi diperdebatkan. Tapi saya nak dedahkan kepada tuan-tuan puan, mungkin kita boleh belajar sesuatu. Apakah itu 5G yang sebenarnya? 5G ni dia adalah singkatan dari generasi kelima dan merujuk kepada teknologi telekomunikasi yang terkini yang digunakan untuk menyampaikan data dan maklumat dengan kelajuan yang lebih tinggi dan prestasi yang lebih baik daripada teknologi sebelum dia. 5G dijangka akan jadi pilihan utama bagi pengguna untuk nikmati kelajuan yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah dalam penyampaian data. Latensi ni saya akan cerita apakah dia. Kelajuan internet ni dia dapat capai 15 hingga 20 gigabit per second. Dengan kelajuan yang lebih tinggi, kita senang nak akses file, program dan aplikasi jarak jauh secara langsung tanpa perlu tunggu. Semuanya akan jadi cloud based. Semua gadget, handphone, komputer dan lain-lain, iPad akan kurang bergantung kepada internal punya memory dan perlu collect data. Sebaliknya, tak perlu install banyak prosesor pada beberapa objek kerana computation semuanya berlaku dekat cloud, dekat internet sana. Mungkin anda juga dah tak perlu dah install aplikasi mobile, apps dekat terminal ataupun dekat gadget dan terus laksanakan fungsi tersebut daripada cloud. Sama seperti anda tak perlu lagi simpan data anda dekat gadget seperti foto, video dan lain-lain. Tadi saya dah sebut pasal latency. Latency ni adalah waktu yang berlalu sejak kita bagi perintah ataupun order pada device kita sampailah action tu carry out. Dalam 5G, latency akan 10 kali lebih rendah daripada di 4G. Yang mana bila kita bagi order je, benda tu terus berjalan. Sehingga benda ni boleh memudahkan tindakan jarak jauh secara real time. Kadang-kadang kalau kita guna 4G ni, kalau kita tekan, dia akan delay, benda tu bergerak. Okay? Jadi, dengan latency rendah dan juga sensor pun ditambah baik, mungkin untuk
benda ni sangat penting untuk kontrol mesin, kawal logistik ataupun pengangkutan jarak jauh. Doktor nak operate pesakit yang berada di tempat lain secara jarak jauh pun boleh. 5G ni dia boleh membantu hasilkan networking dengan banyak device serentak. Dan dengan kelajuan yang pantas, latency yang lebih rendah, ini akan membantu peningkatan penggunaan Internet of Things, IoT, dan juga nak develop smart city dan juga self-driving cars. Semua benda ni perlu kepada teknologi 5G. 5G ni juga dia akan mudahkan akses ke cloud computing. Jadi device pun dapat buat kerja lebih banyak tanpa perlu menggunakan internal memory ataupun prosesor, bergantung kepada prosesor device tu sendiri. Inilah yang dinamakan sebagai unfair advantage. Akan wujud jurang yang besar antara miskin dan kaya. Kalau dulu disebabkan revolusi pengindustrian kilang, lepas tu siapa yang ada akses internet dengan tak ada akan berlaku inequality. Sekarang ni siapa yang ada akses dengan 5G atau artificial intelligence akan jauh berbeza dengan yang tak ada akses. Peluang terbatas. Sekian saja berita untuk kali ini. Saya Mahir Alias. Jangan lupa untuk like video ni jika anda suka apa yang saya sampaikan dan juga subscribe supaya tak terlepas perkongsian macam ni lagi pada masa hadapan.